Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang dihormati Encik Zaidi bin Hasan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cikus, yang berusaha sahabat saya Puan Nur Syafini binti Syahari, dan sekalian barisan pentadbir, guru-guru yang saya hormati sekalian, ibu bapa yang sedang menonton, dan anak-anak murid yang saya kasihi sekalian. Juga tidak lupa kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Cikus. Selamat datang ke Bicara Minda Sihat. Saya Cikgu Faizah binti Muhammad Osman. Saya akan berkongsi sedikit tips ataupun panduan untuk intervensi minda sihat. Seperti mana yang kita sedia maklum, sekarang ini sedang berlangsung intervensi minda sihat di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia. Setelah kita membuat ujian ataupun saringan minda sihat, kita dapat keputusan ataupun profiling murid, dan seterusnya sekarang kita buat intervensi. Apa dia intervensi minda sihat tu? Sebenarnya kita membantu mereka yang memerlukan bantuan psikologi secara khusus dan krisis, dan juga bantuan secara umum untuk membantu murid-murid kita ataupun anak-anak kita ni untuk dia keluar daripada emosi yang gelap tersebut. Ramai yang mengalami stres, kemurungan dan anxiety. Lebih kurang 15 hingga 30% dalam sebuah sekolah tu yang keputusan minda sihatnya agak agak berat, seperti stres tinggi, kemurungan agak tinggi, dan juga anxiety, iaitu kebimbangan yang melampau. Apakah punca-punca stres, kemurungan dan anxiety ni? Sebenarnya dia banyak punca. Punca-punca dia banyak, luas, iaitu kita pun tak tahu apa sebenar-benarnya puncanya. Dia boleh jadi faktor genetik, ataupun faktor persekitaran. Tambah-tambahan lagi dalam era pandemik, dan sekarang kita beralih kepada era endemik. Seperti yang kita tahu, bila kita terkurung, orang dewasa pun bila kita lama sangat terkurung dalam rumah, tak dapat melalui kehidupan yang normal seperti sebelum ini. So kita sekarang ni norma baharu, the new normal. Jadi ramai yang terkesan, ramai yang terkesan dari segi psikologi. Baiklah, saya akan bincangkan daripada 3 sudut peranan, untuk macam mana kita nak bincangkan untuk murid-murid kita yang menghadapi kemurungan, anxiety ni semua, untuk keluar daripada situasi ini. Sebab jika kita tidak membuat intervensi, kita tidak usaha, mereka ini akan terus dalam kegelapan, dan lama kelamaan boleh menjurus kepada gangguan mental yang lebih serius ataupun sakit mental. Baiklah, sebagai guru, apa yang kita boleh lakukan? Kita guru biasa, kita bukan guru kaunseling. Sebagai pentadbir, apa yang kita boleh lakukan untuk para pelajar ni? Sebagai guru-guru, guru-guru kelas, guru-guru subjek, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bertanya khabar dalam grup-grup kelas masing-masing. Kadang-kadang ada yang ramai yang tak dapat mengikuti PDPR kerana mungkin tak cukup peranti dan masalah-masalah lain. Jadi kita boleh berbincang dalam grup, tanya khabar tentang anak-anak murid kita, apakah mereka mengalami stres ataupun apa masalah dalam keluarga mereka. Kenapa tak masuk kelas? Kenapa tak join online PDPR? Kalau dia tak menjawab, mungkin kita boleh tanya kepada anak-anak murid ataupun kawan-kawan yang rapat dengan dia, atau juga kita juga boleh menelefon ibu bapa untuk bertanya khabar tentang anak-anak murid kita itu. Dan
Biasanya bila kita telefon ni, bila kita menghubungi mereka, ibu bapa ataupun menghubungi pelajar itu sendiri, kita dapati barulah kita tahu ada masalah, masalah itu dan ini, dan barulah kita boleh bantu secara lebih cepat dan bertindak dengan lebih proaktif. Okey, sebagai ibu bapa pula, macam mana kita nak identify ataupun kenal pasti anak-anak kita ni ada masalah psikologi? Baiklah, kalau dia macam ni lah, bila kita tengok, kita kan ada sentiasa dengan anak-anak kita, jadi kitalah yang first kali yang dapat tahu jika ada apa-apa perubahan yang berlaku pada diri dia. Okay, kita juga boleh duduk, berbincang dengan dia, beri masa, dan tanya dia betul-betul apa yang kakak rasa, apa yang adik rasa hari ni, bagaimana hari ni berlalu, PDPR macam mana. Kita boleh duduk dan berbual dengan dia, dan dari situ mungkin bila dia percaya kepada kita, dia tak takut untuk berterus terang, dia akan menyatakan apa yang berlaku pada dirinya. Okay, perubahan-perubahan seperti jika dia dulu peramah, mesra, suka bergaul, sekarang ni dia hanya menyendiri di dalam bilik, mungkin kita boleh teroka kat situ apa masalah dia sebenarnya. Okay? Dan kita juga boleh tanya kepada kawan-kawan dia, kenapa dia mengalami beberapa perubahan. Dan perubahan yang kita boleh lihat ni, jika seseorang itu mengalami kemurungan, tengok berat badan dia. Kalau dia susut tiba-tiba, berat badan dia berubah, ataupun meningkat dengan tiba-tiba, mungkin ada kaitan dengan selera makannya yang berubah, tak cukup tidur dan sebagainya. Mereka yang kemurungan ni biasanya susah nak tidur waktu malam. Lagi kering bibir, kering mulut, itu ialah simptom-simptom fizikal lah. Kerap sakit perut, kerap pening kepala. Bila-bila kita tanya, dia kata kakak sakit kepala yang kerap. Okay, dan kadang-kadang dia akan jadi menggigil. Kalau kebimbangan tu, selalunya dia akan rasa resah, gelisah dan menggigil. Ataupun jantung dia berdegup dengan laju, dia rasa cemas tiba-tiba. Kalau anak-anak kita ada simptom-simptom berikut, mungkin mereka ada salah satu stress, anxiety ataupun kemurungan. Okay, dan bawalah berbincang dengan guru, dengan kaunselor, dengan doktor, apa lagi, macam mana lagi kita boleh kenal pasti yang anak kita ada masalah? Kadang-kadang kita boleh juga semak buku-buku latihan dia, ataupun kerja-kerja di atas meja dia. Cuba tengok apa yang dia buat sehari-hari dalam bilik itu, ataupun dekat ruang belajar dia. Cuba tengok apa yang dicoretkan. Adakah benda itu mengutuk diri sendiri, ataupun kadang-kadang dia ada tulis benda-benda yang macam tak suka dah nak hidup, dah penat untuk hidup dan sebagainya. Ataupun dia ada lukisan-lukisan, dia ada meninggalkan lukisan-lukisan yang mencurigakan, macam menghitamkan orang, ataupun melukis tali gantung dan sebagainya. Benda-benda macam tu kita boleh kesan, dan kita boleh teroka, dan kita boleh juga mendapatkan bantuan pakar. Jika kita tak pandai macam mana nak handle, kita tak belajar kan, mungkin kita boleh berjumpa dengan guru kaunseling. Lepas tu kita boleh juga jumpa dengan doktor, doktor psikiatris dan sebagainya, untuk membantu anak-anak ini. Dan jika kita seorang murid, macam mana kamu nak kenal pasti masalah kamu sendiri? Adakah kamu stres? Kamu rasa tak seronok, kamu rasa tak happy, yang setiap masa rasa tak happy, rasa lesu, kelesuan yang melampau, rasa rimas, rasa macam rendah diri, rasa tak seronok, rasa orang tak suka you. Kalau dulu you ramai kawan, sekarang you dah tak ada kawan, you menyendiri, dan kamu rasa ada sesuatu yang tak kena dengan diri. Okay? Jadi jika kamu ada rasa begitu, cepat-cepatlah beritahu mak ataupun ayah,
ataupun kawan-kawan, ataupun yang paling bagus ialah terus menghubungi guru bimbingan dan kaunseling, sebab mereka ni pakar, mereka belajar macam mana nak bantu kamu. Jangan simpan sorok sendiri-sendiri. Kadang-kadang saya faham, kadang-kadang kamu rasa macam ibu ataupun ayah tak memahami you. Kadang-kadang mereka rasa you ngada-ngada, kadang-kadang mereka rasa you tak serius sangat benda ni. Saya faham. Jadi cari orang yang boleh faham kamu. Benda ni tak boleh simpan seorang-seorang. Benda yang paling penting ialah kamu kena bercerita dengan seseorang yang boleh dipercayai. Meluahkan perasaan apa yang you rasa, apa yang tersimpan kat dalam hati, yang you dah simpan lama dan you rasa sangat stres. You kena kongsikan dengan orang lain, orang yang boleh dipercayai lah. Okey, macam mana nak mendapatkan minda yang sihat untuk melalui kehidupan yang lebih sejahtera? Tip yang cikgu akan bagi ni, kamu tulis. Yang paling penting, yang utama sekali, kamu kena makan makanan yang seimbang. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari, tak boleh skip. Tak boleh diet-diet, tak boleh malas nak makan. Kena makan makanan yang seimbang, yang ada karbohidrat, protein, sayur, vitamin dan mineral, dan kena minum air kosong yang banyak. Nombor 2, tidur yang cukup. Tidur yang cukup di waktu malam. Ada orang kata, saya tidur dah berlebih cikgu. Tapi tu tak kira. Kalau tidur siang tu tak kira. Itu bukan tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti, yang cukup untuk tumbesaran, untuk umur kamu ialah seawal pukul 10 malam. 10 malam tu dah tidur dengan keadaan yang gelap. Dan bolehlah bangun lebih awal. So, kenapa kena tidur dalam gelap? Sebab bila kita tidur dalam gelap, barulah tidur kita itu berkualiti. Tidur kita tu dapat merembeskan, body kita dapat merembeskan hormon-hormon tumbesaran semasa kita tidur yang nyenyak dan tidur dalam keadaan yang gelap. Ingat tu. Lepas tu, nombor 3 ialah untuk mendapat senaman, ataupun untuk membuat senaman ataupun pergerakan tubuh badan. Jangan duduk-duduk saja, duduk PDPR je tak cukup. Badan kita ni, tubuh kita ni perlukan pergerakan. Jadi petang-petang ataupun pagi-pagi, eloklah untuk bersenam. Bersenam, kalau bersenam kat rumah pun boleh, ataupun di luar rumah lebih baiklah. Kalau mak dan bapak kamu benarkan, boleh jalan cepat ataupun jogging, berlari dekat luar. Kenapa kat luar? Sebab kita berada dalam alam semula jadi. Alam semula jadi itu sendiri memulihkan diri kita. Kalau kita murung, kita sedih dan kita tak ceria, alam itu dengan berinteraksi dengan alam sekitar, kita boleh pulih. Jadi bila keluar di luar tu, kita lihatlah awan, lihatlah pokok, daunnya, bentuk-bentuk daunnya, lihat kehijauannya. Lihatlah kucing, burung. Semua ni ialah anugerah untuk kita. Alam semula jadi. Dan yang keempatnya, hubungan yang baik dengan orang sekeliling, terutamanya dengan ibu bapa, adik-beradik, dengan kawan-kawan rapat, dengan guru-guru, dengan jiran tetangga. Ini ialah asas-asas. Yang 4 perkara ni ialah asas untuk kita mendapatkan minda yang sihat, sejahtera. Bila berlaku konflik dan sebagainya, cepat-cepat kita settlekan. Kita adakan hubungan yang baik dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan jiran tetangga. Baiklah, apa yang kita boleh lakukan dengan sendiri jika kita mengalami stres, kemurungan ataupun anxiety? Seperti juga bila kita sakit, kita cari ubat. Kalau kita sakit, kita pergi klinik dan klinik akan prescribe kita ubat batuk, demam, sesama dan sebagainya. Jadi kita pun makan dengan cukup-cukup time.
kita makan, kita rehat yang cukup, kita tidur yang cukup, dan kita pun sembuh lah dalam masa 3 hari, 4 hari atau seminggu. Tapi bila kita ada gangguan mental dan emosi, kerap kalinya kita biar je, nanti dia okey lah sendiri. Okey, boleh macam tu jika mereka yang perlukan hanya intervensi umum. Tetapi bagi mereka yang selepas membuat saringan minda sihat dan mendapati mereka perlukan bantuan psikologi secara krisis dan khusus, mereka ni selalunya dia tak back to normal dengan serta-merta ataupun dengan tanpa usaha. So bila you sendiri tahu yang you ada gangguan mental dan emosi, jadi kamu kenalah berusaha untuk keluar daripada situasi ni, keluar daripada mood murung, sedih, kerap nangis, kerap marah dan sebagainya. Seperti juga macam mana you cari ubat ketika waktu you sakit. So untuk sakit emosi, sakit mental, untuk sakit emosi dan gangguan mental juga, you perlu berubat untuk sembuh. Ubatlah diri sendiri, ataupun berbincang dengan ibu bapa dan guru kaunseling untuk jika kamu tak mampu untuk berubah daripada keadaan tersebut. Apa yang you boleh lakukan secara sendiri di rumah ialah kamu boleh berusaha untuk menggembirakan diri sendiri. Mungkin bantu diri you untuk mengalami mood yang lebih ringan. Contohnya selepas PDPR, pada masa yang senggang, yang lapang, mungkin you boleh melukis. Jika you suka melukis, you melukis, mendengar lagu, beriadah, bercakap dengan kawan-kawan, supaya mood you daripada sedih ataupun murung atau tak best menjadi lebih ringan, menjadi lebih ceria. Banyak aktiviti yang you boleh lakukan untuk keluar daripada situasi ni. Kamu kena ingat, bila kamu mengalami gangguan kesihatan mental, ia bukannya kekal, ia hanya sementara, dan you perlu berusaha untuk keluar daripada gangguan tersebut. Contoh-contohnya teknik pernafasan yang you boleh buat, teknik deep breathing. Ini semua kena berjumpa dengan guru kaunseling lah. Ataupun you juga boleh akses kepada internet, kan? You boleh YouTube cara-cara untuk menangani kemurungan. You boleh YouTube je dan dia akan bagi banyak idea untuk you buat. Yang penting you nak buat. Pertama sekali, you terima yang you ada gangguan ini, ada emosi yang berat ni, yang walaupun you cuba ceriakan keadaan, you tak boleh. Dah lama, macam mungkin 2 minggu dan lebih. So berusahalah. Kena banyakkan self-care dan self-love. You kena banyakkan penjagaan diri tu dan menyayangi diri. Jadi bila kita sayang diri kita, orang macam mana kita buat? Kita bagi bunga lah kat dia, kan? Kita masak sedap-sedap untuk dia, kita picit-picit dia, kalau kita sayang mak kita dan sebagainya. Kalau kita sayang diri kita, apa kita buat? Kita buat yang sama lah. Kita buat benda-benda yang boleh menghappykan diri kita sendiri, sampailah kita rasa lega, kita rasa tenang. Bercakap dengan seseorang itu pun boleh menjadi diri kita lebih tenang. Baca Quran ataupun solat, mungkin juga menonton cerita Korea. Kadang-kadang you kena tahu apa yang membuatkan you lebih tenang, apa yang you lebih seronok jika buat. So pergi buat benda-benda macam tu. Dan jangan risau ataupun jangan segan untuk berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, kerana mereka ini pakar. Mereka belajar cara untuk membantu you keluar daripada emosi-emosi yang berat itu. Cikgu harap you buat sesuatu untuk menenangkan diri, untuk kembali happy dan ceria. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye.